Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bersiaran secara langsung pada malam ini bersama dengan Utusan TV. Dan sekali lagi pada malam ini kita akan sembang dan bual bicara secara rileks, santai dan pada malam ini. Dan saya percaya kepada anda yang berada di luar sana yang sedang bersiap sedia untuk bercuti dan sudah ada pun balik ke kampung dan sebagainya dan telah pun memulakan percutian. Jadi sebelum tu jangan lupa klik ke www.utusantv.com untuk mengetahui perkembangan isu semasa, perkembangan semasa di dalam dan juga di luar negeri dan juga mungkin adanya tips-tips kepada anda yang ingin melancong. Jadi pada malam ini kita bawakan kepada anda secara langsung seorang tetamu yang memang biasa dalam kembara dan mempunyai banyak pengalaman dan mempunyai banyak cerita yang boleh dikongsikan tuan-tuan. Manalah tahu tuan-tuan ingin berkongsi ataupun ingin mendapatkan maklumat bagaimana untuk menjadi seorang kembara. Dan untuk malam ni saya perkenalkan tetamu saya, sahabat saya, Tuan Haji Azman Baharudin. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar Tuan Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Tuan Haji bersama dengan Utusan TV pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat bersama, lama kita tak bersembang. Ya, betul. Baik. Itulah Tuan Haji, untuk makluman kepada anda yang sedang menyaksikan secara langsung dan ataupun nanti selepas habis program ini anda akan menyaksikannya di platform FB Utusan TV dan juga di web portal www.utusantv.com. Jadi untuk makluman, Tuan Haji Azman ni adalah seorang kembara bermotosikal dan juga kadang-kadang menggunakan kereta 4-wheel drive-nya dalam program Kembara Bumi Suci di Kota Mekah. Daripada Malaysia sampailah mengerjakan haji menaiki motosikal. Betul Haji ya? Ya, betul. Dan juga Haji terlibat dalam program Petronas Adventure Team mengembara beberapa benua dan begitu juga dalam Kembara Bumi Suci banyak benua yang telah pun dilalui oleh Tuan Haji Azman. Baiklah Haji. Mungkin di awal mukadimah ni Haji ceritakan sikit bagaimana bermulanya minat itu. Silakan Haji. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada Utusan TV kerana menjemput saya untuk buat sharing sikit pengalaman yang ada pada saya ni. Ia bermula sebenarnya pada tahun 1998 di mana sahabat saya iaitu arwah Halim Rahman berjumpa dengan saya dan berbincang mengenai untuk tubuhkan tim yang Tuan cakap tadi lah, Petronas Adventure Team tu. Jadi alhamdulillah bila kita buat kertas kerja apa semua dan tahun 99 kita mulakan kita punya kembara yang pertama lah. Pada tahun tersebut saya berumur lebih kurang dalam 35 tahun. Dan untuk pengetahuan Cik Ainul, 1999 masa tu social media pun tak ada. Masa tu bukan zaman digital. Jadi kita mengembara pun menggunakan map, menggunakan GPS yang very basic. Kita nak communicate daripada luar pun menggunakan satellite phone. So amat berbeza lah dengan waktu sekarang ni lah. Dan ketika itu bila kita nak mengembara kita banyak kena buat research lah. Dan kita memerlukan bantuan-bantuan sahabat-sahabat yang ada di negara-negara yang kita nak lalui itulah. Jadi minat tu sebenarnya timbul secara spontan lah. Benda ni kita tak rancang pun, tapi dia tiba-tiba dia menjadi Cik, saya tahu Cik sebelum Haji terlibat ni Haji banyak bermain tenis. Kenapa jadi jurulatih tenis dan sebagainya? Macam mana tiba-tiba pegang handle motosikal dengan pegang steering ni? Dia hobi lah. Sebenarnya benda hobi. Dia minat. Sebelum saya aktif dengan 4x4 ni, memang saya aktif dengan sukan tenis lah. Sehingga saya menjadi jurulatih remaja untuk negara lah. Dan apabila bertukar bidang tu, terus pergi ke motorsport lah. So benda ni macam saya cakap bukan dirancang tak dirancang pun. Mungkin dah Allah tujukan ke haluan ke situ lah. Ji, boleh kita sembang sikit Ji, macam mana proses untuk seorang ahli kembara lah. Contoh kita bercerita soal ada misi yang kita nak buat. Tetapi mungkin pada waktu yang sama juga kita ada misi bercuti di negara luar. Contoh begitu kan. Okey, dalam proses pertama tu apa kerangka yang perlu kita ada? Contoh kos dan sebagainya. Mungkin Haji boleh sharekan dengan kami
bagaimana kita nak memulakan sesuatu kembara, contoh percutian contohnya, bagaimana? Apa yang perlu ada? Pertama kali kita nak kena tahu kita nak menaiki kenderaan apa. Itu yang pertamalah. Sama ada kita nak bermula daripada Malaysia ikut darat ataupun kita fly ke satu negara tu dan kita mula pengembaraan kita daripada negara tersebut. Dia bergantung pada apa yang kita nak lah. Contohnya jika kita nak bermula daripada Malaysia, jadi kita kena prepare laluan mana kita nak pergi. Jadi kita dah prepare laluan mana kita nak pergi dan kita kena buat research sikit tentang negara yang kita nak lalu tu. Apa dokumen-dokumen mereka perlu. Betul. Contoh kalau kita berkenderaan, of course kita kena ada kanen yang kita kena ada. Kanen tu kira macam pasport untuk kenderaan lah. Of course pasport untuk diri kita pun memang kita kena ada lah. And then kita kena check sama ada negara tu perlu visa ke tidak. Dan visa tu boleh diminta di sini ke atau kena minta di border ke. Ada bergantung pada setiap negara lah. So benda-benda ni kita kena kaji dulu. Dan bila kita dah kaji hal-hal dokumen, dan baru kita pergi on costing lah. Sama ada kita nak tidur hotel 5 star ke, kita nak tidur hotel 2 star ke, itu orang kata tepuk dada tanya selera lah. Betul. Jadi perancangan tu agak detail. Selalunya kalau nak ikutkan, kalau yang baru-baru lah, kalau baru-baru nak bermula, kemungkinan akan ambil masa dalam 6 bulan lah untuk dia rancang dan dia betul-betul kaji lah laluan dia dan mana dia nak pergi lah. Lama je untuk merancang perkara tu lama. Okey, katalah saya nak mulakan kembara je. Katalah macam ni je, saya nak mulakan kembara dan saya nak menggunakan camper van contohnya ataupun van caravan lah. Daripada Malaysia saya nak pergi ke sebuah negara yang lain untuk bercuti ataupun buat sesuatu misi dan sebagainya lah. Jadi apa yang perlu saya ada pada waktu ni? Kalau kita nak menggunakan camper van, of course macam saya sebut tadi ialah kane. Kane tu dia surat warna kuning lah, dokumen custom lah. Itu untuk kenderaan. Yang keduanya seperti saya cakap tadi, laluan kita nak lalu. Contoh kalau kita daripada sini kita nak melalui Thailand, dan kita mungkin nak masuk Myanmar, kita nak masuk India contohnya kan. So kita kena kaji negara tu visa-visa tu mana boleh kita dapati. Kalau kita boleh dapati visa tu di sini, di embassy mereka kat sini, kita akan buat proses documentation dulu. Dah selesai proses documentation, baru kita boleh bergerak. Dan sekarang ni dah lebih mudah sebab sekarang ni macam hotel semua kita boleh check online. Macam hotel sekarang kita boleh booking melalui booking.com. Dulu tak boleh. Dulu tak ada benda-benda macam ni. So lebih mudah sebenarnya. Dan dari segi safety pula, saya sarankan kepada especially rakyat Malaysia kalau nak keluar negara ni, kita kena maklum pada Wisma Putra. Itu paling penting je. Berjumpa dengan pegawai Wisma Putra, maklum kat dia yang kita akan pergi negara-negara tersebut supaya mereka akan awal-awal bagi tahu pihak-pihak embassy lah. Yang ada rakyat Malaysia akan lalu sekian-sekian negara lah. Sebab embassy pun diorang tak mau terkejut. Selalu kebanyakan kita ni bagi kejutan kat diorang. Bila ada masalah baru jumpa diorang. Jadi kita kena hormat diorang dengan berjumpa diorang dulu. Mana kita bagi detail perjalanan kita, siapa yang nak ikut. Betul je Yes. Bagi detail kita punya passport number dan kita punya waris kat sini siapa kalau berlaku apa emergency. Betul. Benda-benda ni penting. So Wisma Putra jangan tinggal. Baik Ji. Sorry Ji, teruskan Ji. Wisma Putra silakan Ji. Teruskan lagi. Wisma Putra kita jangan tinggal sebab apa? Mereka ni akan membantu kita apabila kita perlukan mereka. Itu sebab kita kena bagi maklumat apa yang ada dekat pada kita ni, bagi kat dia orang supaya dia orang boleh hantar kepada pegawai berkenaan lah. Jadi kalau ada emergency tu dia tahu you punya passport number, dia tahu kenderaan apa you naik, dia dah ada you punya detail. Jadi Ji, satu lagi Ji, yang menarik ni je, bila kita bercakap tentang salah satu misi yang Haji buat ni, iaitu Kembara Bumi Suci. Dan bila saya tengok footage, video-video lama yang Haji tunjukkan dekat saya tu, saya nampak memang di pertengah perjalanan tu ada keinsafan dan di hujungnya ada kesedihan dan kegembiraan apabila sampai ke Tanah Suci dengan menaiki motosikal.
Jadi boleh tak Haji ceritakan pergerakan perjalanan tu, katalah untuk musim ni ada yang nak pergi buat benda yang sama seperti mana Haji lakukan lah. Katalah border boleh buka, semua isu masalah COVID semua selesai dan sebagainya kan Haji kan ya. Mungkin Haji boleh cerita daripada awal tu, kata kita nak masuk ke Thailand macam disebut, kemudian kita pergi ke Myanmar, kita ke India dan sebagainya. Apa challenge dan cabaran dia Haji? Dia setiap pergembaraan ataupun saya panggil expedition lah. Ya, okey. Alright. Setiap ekspedisi dia punya masalah berbeza. Okey. Macam saya dah ke Mekah 4 kali ikut darat. 4 kali tu masalah berbeza-beza. Oh, 4 kali je ya? 4 kali ya, 3 umrah 1 haji. Oh, okey. So masalah dia berbeza, tak sama. Tapi yang penting bila timbul masalah, kita kena ada plan A, plan B lah. Ji, boleh ceritakan masalah ni, kongsikan masalah ni setiap apa yang berbeza Haji hadapi? Dia masalah ni berbagai. Kalau kita naik motor lah, contoh kalau kita menaiki motosikal, masalah utama yang selalu kita hadapi ialah cuaca lah. Okey. Cuaca tu orang kata yalah, pernah sekali dekat sebab kita boleh rancang tapi akhirnya Allah juga yang menentukan. Ya, betul. Macam di China ada satu masa tu kita plan nak cross border pukul awal pagi. Ya. Tiba-tiba pegawai custom Cina ni meeting pula, dia ada meeting. So pukul 3 baru border buka. Saya dah nampak lah bila kalau pukul 3 border buka, maknanya sebab saya kena masuk Kyrgyzstan melalui satu pegunungan, kawasan gunung. Ya. Tinggi dia lebih kurang 4,500 meter. Oh. Bawah paras laut. Ya. Atas paras laut. Jadi bila saya border buka pukul 3, bermakna saya akan berada di puncak gunung tu malam. Dan di puncak gunung tu ada satu lagi gate askar Cina. Dan China contohnya, negara China dia very strict lah. Selalu kalau visa pengembaraan ni dia bagi 30 hari saja. Dia tak bagi lebih daripada 30 hari. Okey. Bermakna hari 31 you kena keluar. You tak keluar, you jadi pelarian lah. Okey. So hari kita orang keluar tu adalah hari akhir. Jadi bila kita sampai kat puncak tu dah almost 12 o'clock. Sebab tadi kita cross border pukul 3. Betul. Kita rancang nak keluar pagi. So benda ni kita rancang tapi dia tak jadi. So pada time kita sampai kat gunung tu dah paras beku. Salji dah start turun atas gunung. So sahabat-sahabat saya pun dah kesejukan lah. Dan bila pada time kita cross border sampai kat Kyrgyzstan tu dah subuh lah. Oh. Jadi benda ni memang kita kalau boleh kita tak nak jalan malam, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Ya, betul. Jadi benda tu banyak berubah Haji ya. Jadi selain pada cabaran yang Haji sebut tentang isu cuaca, tentang soal dokumentasi, soal kerajaan di negara berkenaan. Jadi dalam faktor perjalanan tu apa lagi yang Haji hadapi? Di mananya dalam kembara. Ya, biasa kita sebut kembara suci ni cabaran ni besar. Dan apatah lagi kita nak mengerjakan ibadah haji kan. Tentulah ada banyak cabaran yang Allah uji sepanjang perjalanan tu Haji kan. Mungkin Haji boleh kongsikan. Silakan Haji. Banyak, terlalu banyak sebenarnya. Contoh macam masa saya nak buat haji hari tu, menggunakan motosikal kecil Modernas kan. Ya. Pada time kita sampai dekat border Thailand Myanmar tu berlaku banjir besar. Oh. Seluruh kawasan Mandalay semua dibanjiri dengan air. So kita tak dibenarkan masuk. So nak tak nak kita kena tunggu. Masa tu nak buat haji kita ada deadline. Kalau umrah tak apa, umrah kita ada masa. Betul. Haji kita ada deadline kita wukuf lah. Kalau habis tadi wukuf, habis lah. Tak betul. Ya, kan? Betul. Jadi kita kena ada plan B lah. So plan B masa tu sebab kadang-kadang orang petikai kan, pergi naik motor tapi akhir naik lori lah, naik kereta api lah. Itu that's not the issue. Issue dia ialah kita nak menyelesaikan masalah. Yang penting kita sampai kat destinasi. Ya. Apa yang berlaku in between tu itu bukan perancangan kita lah, tapi kita kena ikhtiar lah. Betul. Betul.
Ji, kalau kita tengok kepada kaedah motosikal yang Haji guna, ada kadang-kadang Haji pakai kuasa besar, tapi bila Haji kata, okey, sekarang Haji masuk ke dalam siri yang lain menggunakan motosikal yang lebih rendah kuasanya. Jadi Haji mungkin boleh bezakan, tentu seronok lah, aku naik motosikal kecil ni, ada badan pinggang sakit dan sebagainya kan Haji kan. Cabaran tu Haji kan, physically dia mungkin mengganggu mental sekali. Macam mana Haji untuk atasi benda tu? Dulu biasalah budak-budak biker ni bila kita bawa motor besar, dia orang cakap, boleh lah bang, abang bawa motor besar. Dia so satu cabaran jugalah bila saya decide masa tu Haji Wazi dengan saya, kita decide kita bawa kapcai. So itu satu cabaran yang bagi saya menarik juga lah. Tapi bila saya bawa motor kapcai tu, kita sebenarnya kita dah start enjoy bawa motor tu. Enjoy maksudnya dia lebih mudah, lebih senang, tak berat. Of course dia punya kekurangan minyak petrol lah. Tangki kecil, tapi tangki tu kita modify, kita tambah lagi satu tangki. Okay. And then barang kita tak boleh bawa banyak, very limited. Ada dia punya kilo yang kita boleh bawa. Betul. Tapi overall saya puas hati bawa motor kapcai ni. Sebab apa, bila kita mengembara ni, kita tak perlu laju. Kita nak santai, nak tengok pemandangan. Betul Ji. Jadi Ji, tempoh Haji pergi kembara, katalah kita bercerita tentang motor kapcai, saya rasa anak muda yang melihat nanti bila kita park dekat FB Utusan TV ni, mungkin ada juga yang nak mengikut. Contohlah Haji Bro, contoh Haji Wazi dan sebagainya. Saya pun juga nak naik motor kapcai. Walaupun saya pakai motor kapcai saya tu, okeylah, boleh pakai lah, boleh pergilah Haji. Saya nak tanya Haji lah, dalam konteks kita gunakan satu kenderaan dalam konsep motosikal ni, okey, satu kita nak jaga tentang keselamatan. Tentu je keselamatan penunggang tu. Bagaimana Haji memastikan bahawa perkara tu diutamakan dalam misi konvoi ataupun jelajah Haji? Ya, sama ada motor kecil atau motor besar. Of course, safety yang pertama lah. So, yang kita utamakan, pertamanya ialah dari segi pakaian dan juga kasut yang kita gunakan. Dan helmet yang kita gunakan. Itu yang pertama lah. Maksudnya janganlah beli barang-barang yang tak certified. Gear ni ada yang murah, ada yang mahal. Dia bukan dari segi harga, dari segi make sure benda tu betul-betul protect you lah. Kalau you jatuh, you tak luka lah, macam tu. And then dari segi motosikal pula, memang kita kena betul-betul kaji motosikal ni supaya bila kita ada masalah, kita senang nak menyelesaikan masalah. Contoh kalau motor besar, macam dulu saya bawa motor BMW GS 650 kan. So dari segi clutch tu, saya dah pasang double clutch. Maksudnya kalau clutch satu putus, saya terus ganti yang satu lagi. Jadi saya tak perlu nak berhenti banyak. Dan of course dari segi penggunaan tayar penting. Untuk jalan jauh ni tayar penting lah. So jenis tayar tu kita kena pilih yang baik ya. Ji, dalam kembara Bumi Suci berapa lama harinya Haji menyertai kembara tu? Berapa lama tempoh Ji? Dia berbeza sebab empat kali tu kita ikut laluan yang berbeza, tak sama. Okey. Yang pertama tu 2010 of course kita masuk negara Samudra macam Thailand, Laos, China. Dan daripada China tu kita akan berpecah. Macam yang pertama tu kita masuk Uzbekistan, Kazakhstan, dan kita masuk ke Turki. Daripada Turki tu kita masa tu alhamdulillah kita berpeluang masuk Syria lah. Okey. So daripada Syria tu kita turun pergi ke Jordan masuk ke Saudi. So rezeki lah dapat masuk Syria masa tu. Yang tahun kedua tu kita plan nak masuk Syria, tapi dalam perjalanan tu Syria berlaku peperangan. Jadi kita terpaksa divert kita punya route lah. So benda ni macam saya cakap lah, kita plan, tapi kalau berlaku apa-apa kita ada plan B lah, macam tu. Alright.
Ji, dalam misi kembara ataupun dalam misi Petronas Adventure Team ni, salah satu program dia adalah sama juga dalam program jelajah dan sebagainya, dan juga Haji terlibat. Kabarnya memang Haji terlibat pun dalam program tu. Sebagai Haji naik motor Ji masa tu Tak, Petronas Adventure Team bawa kereta. Okey. 9 kali sekali bawa motor. Mana 9 kali sekali aja. Okey Ji, kita cerita sikit pengalaman yang itu dia membawa kereta. Tadi kita bawa motosikal, sekarang kita cerita macam mana kita bawa kereta pula. Macam mana? 4-wheel drive. Kita bawa 4-wheel drive masa tu. Of course, 4-wheel drive ni penting juga. Bila kita nak berjalan ni, kita kena pilih kat kereta apa kita nak bawa. Ya. Yeah. Dan jenis kereta pun penting sebab kita kena make sure jika berlaku apa-apa, senang dapat spare part. Yeah. Selalu macam spare part, kita bawa very basic punya spare part lah. Benda-benda yang selalu rosak atau benda nak kena tukar lah, wear and tear lah. Ya, yeah, betul. So, pengalaman saya membawa 4-wheel drive ni, yang saya paling enjoy sekali ketika dengan Petronas Adventure Team ialah apabila kita merentasi Padang Sahara. Itu bagi saya menakjubkan lah. Dia punya nikmat tu, dia punya keindahan tu memang awesome lah. Seminggu kita lentas Padang Sahara daripada Egypt, Libya, all the way sampai Tunisia. Ji, ceritakan Ji, apa yang awesome kat sana Ji? Sekali saya pun nak tahu juga apa yang menariknya bila Haji merentasi Sahara ni. Orang kata selalu dulu masa zaman sekolah Ji, kita selalu tengok peta, Gurun Sahara. Kita tak tahu pun cerita sebenarnya. Jadi Haji melihat daripada mata kaca Haji sendiri, Haji melihat. Mungkin Haji boleh share sikit, apa seronoknya Sahara ni? Yang saya tahu panas Haji. Memang dia macam ni. Padang pasir Sahara ni memang semua orang fikir bila warna pasir ni oranye kan, contohnya kan. Di Padang pasir Sahara dia ada 7 warna. 7 je 7 warna. Itu sebab dia panggil 7 Wonders. Okey. Because ada 7 warna dekat padang pasir. Termasuklah satu kawasan tu bila kita lalu, pasir dia hitam. Hitam? Oh, ni hitam. Benda baru ni. Menarik lagi kongsi ni. Jadi, menariklah dia 7 warna. Tu satu. Nombor 2, bila kita, of course, siang memang panas. Betul. Tapi malam dia sejuk. Dia punya pertukaran cuaca tu agak ketara. Daripada siang ke malam tu memang ketara betul. Malam memang menggigil lah. Sejuk lah. Dan satu pengalaman kita orang pernah kena iaitu ribut pasir. Ya. Apabila kita orang dah set up camping apa semua, kalau tengok tengok keadaan awan dah bertukar, rupanya ribut pasir dah nak datang. Itu agak menakutkan jugalah sebab kita first time hadapi benda macam ini. Ya. So alhamdulillah lah, memang tenggelam tapi tak tenggelam sepenuhnya lah. Boleh nampak lagi lah kereta tu. Oh. Itu satu pengalaman yang bagi saya amat menakjubkan lah. Memang satu experience lah. Mana Ji saya just nak tanya soalan. Dalam Haji pergi kembara PAT, Petronas Adventure Team dan sebagainya, ada tak local guide yang bantu Haji? Itu soalan. Memang kalau apabila kita, especially bila kita buat program Petronas Adventure Team, memang selalunya kita akan menggunakan local guide. Sebab tu salah satu daripada Petronas punya arahan, sebab kita nak make sure semua orang selamat. Dan macam saya cakap, waktu tu bukan waktu digital. Jadi kita nak dapat info tu memang payah. Jadi kita terpaksa guna local guide. Betul. So setiap negara yang kita masuk, kita akan hire local guide lah untuk membantu kita lah dari segi dokumen dan juga dari segi perjalanan lah. Ji, ada satu soalan ni Ji. Katalah kita buat dalam program pengalaman yang Haji pergi ni ke, pertama perlu ke kita bawa orang yang tahu tentang enjin repair kenderaan. Itu satu. Yang kedua, katalah Haji pergi kembara Bumi Suci ataupun Haji pergi buat umrah ni, apakah perlu kita buat medical seorang? Contoh Ji sebab kita jalan jauh, kita tak tahu apa benda ni. Ataupun Ji, kita bawa seorang tukang masak lah. Destination kadang-kadang kita nak makan Maggi sepanjang jalan kan. Jadi saya nak minta Haji share sikit benda tu je supaya kita tahu. Katalah besok saya nak pergi kembara, nak pergi ke Mekah, nak naik kereta macam tu lah Haji, lebih kurang. Memang waktu Petronas Adventure Team memang kita ada semua tu. Memang kita bawa doktor, kita bawa tukang masak pun ada, sehingga tukang urut pun kita ada bawa. Tapi bila dengan motosikal kembara Bumi Suci tu, dia agak limit lah sebab motor.
Yang tu kita bawa 4-wheel drive. So 4-wheel drive kita boleh bawa passenger. Bila motor ada limitation lah. So apa kita buat ialah macam mechanical, kita make sure semua orang faham motor dia sendiri, dan kalau berlaku apa-apa dia tahu apa nak buat. Dia kena belajar sendiri lah. Maksudnya dia kena somebody must ajar dia orang lah. Dari segi medical, of course, basic medical memang kita ada buat taklimat, tapi very basic lah. Dan tentang orang kata jika kalau ada emergency yang tu kita dah standby nombor lah. Okey Ji, setiap negara yang haji berhenti tentulah berlainan budaya dan kehidupan, adat dan kehidupan kan Ji kan. Jadi mungkin Haji boleh fikir ataupun memikirkan kembali, imbas kembali budaya negara mana yang Haji paling seronok lihat, culture daripada negara itu dalam kebara. Silakan. Kalau culture ni bagi saya negara yang paling menarik adalah negara China. China je China sebab dia terlalu besar dan dia punya culture tu memang very wide. Macam-macam culture ada kat sana. Boleh kongsikan Ji sikit Ji, apa yang Haji nampak, yang Haji lihat di kebara? Especially belah-belah utara, kat belah-belah Xinjiang tu. Kaum-kaum Uyghur tu dia punya culture tu very colourful lah. Satu lagi kawasan saya jumpa iaitu apabila kita masuk Mongolia, you pernah dengar kan yang dia panggil, dia menyanyi ikut tekak tu kan? Okay. Dia menyanyi melalui tekak tu. Okey. Itu memang kita tengok live lah. Orang tu buat demonstrasi kan. Itu pun menarik juga. Di sebelah-sebelah Afrika ni yang menarik kaum Masai ni. Oh, dapat jumpa Ji Ada selfie Ji, ada ambil gambar je dengan kawan-kawan kita di Masai Ji. Masa tu bukan waktu digital. Handphone pun tak ada bang. Masa tu pakai set phone. Itulah dia kan. Pakai kamera Ji Pakai kamera. Itulah kan. Kita jumpalah kawan-kawan Masai ni, dan agak menarik lah cara kehidupan dia orang lah. Saya rasa pengalaman dalam budaya, dalam konteks budaya Ji bila kita cakap dalam soal kembara ni, rasanya penerimaan mereka terhadap orang asing tu sama seperti mana Malaysia juga menerima warga asing kan. Sama. Hormat mereka kepada kita dan saling bantu-membantu lah. Mungkin daripada aspek itu, nanti mungkin daripada aspek itu, katalah Haji pergi ke sebuah kampung, apa respon orang kampung apabila bertemu rombongan Haji ni? Mereka sambut kita dengan baik lah. Maksudnya dia very happy lah. Sebab kita berjalan ikut darat. Dan bukan selalu orang lalu kampung dia orang. Ya. Boleh kata ada orang tu kata mungkin 2 tahun, 3 tahun sekali orang lalu. Jadi bila dia tahu orang luar lalu kat area kampung dia, dia anggap kita ni tetamu yang orang kata yang berharga lah. I bagi contoh, kita masuk area Dagestan. Tahu Dagestan di Russia? Ya. Dagestan ni tempat tu yang Khabib tu yang peninju. Yang bukan peninju ni, fighter tu. Fighter. Ni apa, saya lupa tu, 2 orang tu saya tak ingat dia punya sukan ya betul. Itu kampung dia tu saya masuk. So saya lalu kawasan tu, saya nampak pisang, ada satu makcik jual, ada gerai buah. Okey. Jadi saya pun nampak dia jual pisang, ada pisang pula kat sini. Jadi saya pun berhenti minta beli pisang. Okey. Bila dia bagi pisang kat saya, dia bertanya dalam bahasa Rusia, tapi saya sebab kita dah selalu berjalan, jadi kita tahulah apa dia soalan dia tanya tu. Betul. Dia tanya nak pergi mana. So kita jawab kita nak pergi Mekah. Dia terus menangis. Lepas tu dia kata sedekah dia kata. Ambillah, makanlah buah-buah ni kan. Betul. Maksud saya dengan kawan 2-3 orang kawan. So ada makcik sebelah tu, dia jual kopi dengan roti. Dia pun tanya kawan dia, apa cerita ni, apa kecoh-kecoh kat luar ni. Dia orang ni nak pergi Mekah ni, dia motor. Dah makcik tu lah seorang ajak masuk minum kopi pula. Okey. Jadi
itulah sambutan-sambutan yang kita orang pernah rasai lah. Rasa seronok kan. Ni tadi masa Besar Haji sebut pasal Khabib tu, Hairul Azim kawan kita begitu MMA mix martial art dia. Okey. Jadi terima kasih Hairul Azim bagi info kat kita. Sebab dia pun ada masa tu. Dia pun ada Terima kasih Hairul Azim bersama dengan kita sembang-sembang santai je pada malam ni bersama dengan Tuan Haji Azman. Ji, satu lagi Ji, dalam konteks kita ni lah. Kita apabila Haji bercakap soal kembara ni, kita banyak tertumpu kepada luar negara lah. Apabila kita cakap kembara ni, mestinya kita ke bumi suci pun juga pergi ke luar negara. Tetapi apa hal pula berlaku dalam negara kita ni? Dalam sekarang ni, bila kita dah dapat kebenaran untuk merentas negeri ni, jadi tentulah persiapan percutian tu kembara nak pergi dan sebagainya. Apa pandangan Haji lah dalam soal ni lah. Apa perlu disediakan? Apatah lagi dibenarkan rentas negeri ni. Silakan Haji. Itulah, kita bercerita pasal luar negara, nanti orang kata takkan tinggal kampung halaman. Betul. Untuk pengetahuan sebelum saya start mengembara keluar ni, sebenarnya kita dah start mengembara kat dalam negara dulu. Itu dah kena tahu orang tahu. Sebab dah puas kat negara sendiri baru kita keluar. Betul, saya setuju. So negara sendiri termasuklah Sabah dan Sarawak. Ya. So basically saya dah cover lah Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Memang kita dah, orang kata dah puas lah, dah masuk cukup hutan mana pun kita dah masuk. Ya. Bercamping dekat hutan seminggu. So memang enjoy lah. Malaysia ni sebenarnya banyak benda yang boleh diterokai lah. Ji, kita cerita sikit Ji. Okey, orang katalah, Haji asyik pergi ke luar negara. Tadi Haji dah sebut, tak semesti luar negara, kita dah teroka banyak tempat dekat dalam negara kan Ji kan. Jadi mungkin Haji boleh bagi tips apa pengalaman Haji kembara dalam Malaysia ni yang Haji rasa seronok, supaya katalah esok saya nak ambil motor Kapcai yang ada dekat luar saya ni, dekat luar studio ni, saya nak gunakan motor tu, saya nak kembara satu Malaysia Haji. Apa benda yang perlu ada Haji? Apa benda yang perlu ada? Perlukah saya gunakan duit yang banyak untuk kembara sedangkan saya boleh tidur dekat mana pun kan? Ataupun perlukah saya sediakan makanan saya Maggi yang berpaket-paket ataupun makanan segera ni untuk saya bawa semua dalam program kembara ni? Ya, sebab kita berada dalam negara kan. Jadi mungkin ada image baru. Sebelum ni kita kembara semua banyak naik kereta, tapi kita mungkin ada benda baru yang adventure ni. Ada lah, saya tengok yang banyak peminat untuk bermula dengan motosikal Kapcai ni untuk pusing satu Malaysia. Ada saya sendiri jumpa dia orang dekat stesen minyak. So bagi saya apa yang perlu mereka sediakan ialah, of course tadi you kata tak perlu belanja banyak. Betul. Yang penting duit minyak cukup lah. Kalau dari segi penginapan tu, kalau duit tak berapa cukup, kita tidurlah mana yang kita sempat. Banyak cara yang kita boleh ni. Sebab sekarang ni ada homestay lah, ada yang saya tengok ada sekarang ni dah ada tapak-tapak perkemahan pun dah ada disediakan. Betul. Ada juga chalet-chalet yang dekat hutan tu yang kosnya tak berapa tinggi. So benda-benda ni kita kena buat research sikit lah. Betul. Yang keduanya, kalau boleh jangan lalu ikut main highway lah. Kalau kita nak mengembara dalaman, kita cari laluan-laluan luar daripada kawasan maksudnya kawasan pendalaman sikit. Mana kita teroka dalam kawasan kampung sikit. Ini tips yang bagus ni, tips yang bagus. Jangan ikut main road, jangan ikut main road tu. Kita pergi ke bahagian dalam. Contoh kalau kita nak pergi ke belah utara, nak pergi daripada Seremban nak pergi ke Perak, kita jangan ikut tengah, kita ikut kawasan coastal way, ikut dalam pantai. Dekat situ lebih menarik dan lebih mencabarlah. Jadi maknanya kita tak perlu kata mana kalau kita nak pergi lihat kembara, kadang-kadang kita kena pergi ke luar negara, sedangkan laluan kembara kita ni juga unik. Saya tak tahu, mungkin Haji kata betul lah kot. Memang unik. Memang unik. Saya tak tahulah, saya duduk dekat Negeri Sembilan kan. Jadi contoh di Negeri Sembilan saja, kawasan-kawasan yang kita nak lawati di kawasan pedalaman ni banyak. Dan bagi kongsi pengalaman Haji dalam program kemarin Negeri Sembilan ni. Jalan-jalan pendalaman dia cantik. Contoh daripada Seremban kita nak pergi ke Kuala Pilah. Of course ikut main road Kuala Pilah tu, bila sebelum sampai bandar Kuala Pilah, kita masuk ke kiri ikut jalan kampung, ikut jalan dalam. Ikut jalan dalam, kita akan bertemu balik jalan besar di belah-belah hadapan sana.
Sebab sekarang dah ada wave kan. Bila ada waste ni, kita masuk ikut mana pun dia akan keluar balik. Ya, betul. So maksud saya bila sampai satu kawasan tu, masuk ke kawasan jalan pendalaman, jangan ikut main road lah. Ya, betul. Baiklah Ji, ada satu soalan Ji. Okey, hari ni semua orang nak bercuti. Saya pun rasa nak pergi bercuti lah juga Ji kan. Nak pergi ke pantai lah. Saya tak tahu Haji mungkin Haji sekarang berada di kawasan pantai bercuti atau balik kampung dan sebagainya. Ji, satu nasihat Ji. Kadang-kadang orang pergi berkonvoi, dia suka melepak di tepi pantai. Ni Ji ya. Kemudian dia orang bersih, kemudian dia orang balik, dia tinggalkan semua benda yang kadang-kadang. Jadi benda ni apa pandangan Haji? Benda ni saya amat sedih lah bila saya tengok benda-benda berlaku amat menyedihkan. Sebab kita kena praktis kalau kita masuk kawasan pantai ke ataupun kawasan hutan ke, kawasan rekreasi ke, kita kena pastikan yang kita bawa plastik sampah. So mana sampah yang kita buat, kita masuk dalam plastik sampah, bawa keluar. Kita jangan tinggalkan di kawasan-kawasan yang kita berkemah ataupun makan ke ataupun kita lepak, sampah bawa keluar. Ji, saya nak tanya soalan tu sebab saya nak Haji bagi perbandingan sewaktu Haji melakukan konvoi dan kembara di luar negara. Dan apa yang Haji lihat di luar negara tu, apakah di kawasan-kawasan pelancongan berlaku seperti mana yang kadang-kala bila baru ni kita tengok cuti dalam hutan, semua sampah dia tunjuk penuh kan Ji kan? Ya, betul. Penuh dengan sampah. Apa hal ni rakyat Malaysia harap-harap mereka dapat berikan lebih baik untuk memastikan pantai kita sampai ada signboard Ji. Pastikan pantai terjaga dengan bersih kan, kebersihan pantai. Jadi bagaimana? Apa perbandingan Haji di luar negara lah? Ni semua musim cuti ni, semua dah balik ni. Ni cuti 5 hari ni penuh Ji. Dia luar negara ni tengok pada negara lah. Of course, overall negara-negara yang saya lalui memang disiplin lah. Maksudnya tong sampah disediakan, orang pun disiplin. Tapi ada juga negara lagi teruk dari kita ada. Tapi saya tak nak sebut lah kan. Jangan sebut lah, jangan sembang. Enol, kita break 1 minit boleh? Boleh, kita akan berhenti sebentar dan toilet. Silakan. Okey, sementara itu kita mainkan footage. Silakan Amsyar untuk kita bermain footage untuk kita break sementara. Untuk kita bagi laluan kepada Haji untuk berehat seketika. Silakan. Technical. Tuan Haji Azman kembali ke studio ni. Sementara itu kita saksikan footage ni terlebih dahulu. Mungkin Haji Azman boleh ceritakan tentang footage ni, kalau Haji Azman boleh lihat dalam satu lagi visual. Ini Hairul Azim pun ada kat situ ni. Ada semua ada dengan footage tu. Okey Ji, kita sembang tadi dalam soal kebersihan dan aspek budaya Ji Okey, mungkin pada waktu ni makanan kegemaran Haji sewaktu kembara apa benda ni Ji? Kalau dekat Malaysia ni Haji boleh katalah, okey aku nak makan lemang yang paling sedap ataupun aku nak makan apa ikan celup tepung lah. Tapi di luar negara ni apa makanan pilihan yang terbaik tu Haji? Silakan. Okey, saya nak bagi tips sikit. Of course, kita kena bawa bekalan dari rumah sebenarnya. Dari rumah pun boleh bawa bekalan. Yang biasa saya bawa ialah ikan bilis dengan kacang sambal. Kita goreng, tapi goreng jangan banyak minyak, goreng kering. Okey. Goreng kering, lepas tu kita pack dalam plastik kecil lah. Itu satu. Nombor 2, serunding. Serunding saya siap datin ni. Serunding kita akan, tapi make sure serunding tu jangan berminyak. Dia benda jangan berbanyak minyak. Dia kena kering. Kena kering Ji okey. Kering, and then kita packing masuk dalam plastik kecil-kecil. Okey, cantik. Jadi bila kita nak makan, sekali buka, habis lah. So, dua benda ni saya rasa satu makanan yang
senang nak dibawa lah dan senang untuk dia buat. Sebab kadang-kadang bila kita sampai, bila kita datang berlama sangat luar negara kan, kita akan terasa rindu pada makanan kita ni. Setuju. Jadi nak tak nak bila benda tu kita ada bawa, so terubat sikit lah dia punya kerinduan tu. Betul. Ji, dalam aspek kesihatan Ji, sebelum orang pergilah kembara yang jauh-jauh ni, mungkin kembara yang lama, let's say 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan bagaimana badan kita, tahap kesihatan kita, fitness kita fit, sama ada kita fit. Contoh saya ni yang banyak adalah kecil manis lah, darah tinggi lah, apakah saya boleh pergi juga ikut Haji kan? Jadi saya nak tanya Haji, masa tu Haji macam mana boleh jadi fit? Takkan makan ulam je kan? Okay, of course kesihatan ni memang amat penting lah. Sebab selalu bila kita nak keluar kita terlampau check kita punya kenderaan 100%. Ya. Tapi kadang kita terlupa nak check diri kita sebenarnya. So selalu saya galakkan bila kita dah dapat peserta-peserta ni, at least dalam 6 bulan tu saya akan bagi tahu dia orang apa benda nak kena buat lah. So yang pertama macam saya, of course suplemen tu penting. Suplemen ya. Okay. Itu penting lah. Nombor 2, macam saya ni, saya sendiri amalkan bekam. Okey, bekam. Sebab you bayangkanlah you duduk atas motor sampai 8 jam, 7 jam. Ya. Kalau you tak berbekam, saya rasa kejap you punya pinggul dah rasa kebas lah. Ataupun bahu dia dah rasa sengal. Jadi saya amalkan bekam sebelum saya bertolak. Okey. Yang ketiganya, pernah dengar orang panggil apa? Acrobatic ya? Yang apa? Apa dia panggil? Ada 2-3 orang. Bahasa medikal tu saya kena jujukkan doktor dia. Alah yang dia bukan urut. Dia bukan urut tapi dia macam patah riuk tu lah. Dia tarik badan besar bunyi. Okey. Ada 2-3 orang yang buat komersial sekarang ni kan? Ya, betul. Ada. Chiropractic. 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 Okay, kenapa benda-benda ni penting? Sebab macam contoh, benda ni end of day semua darah bang. Kalau darah kita betul. jalan tak lancar, betul. Macam-macam penyakit kita akan dapat along the way nanti. Betul. So benda tu penting. Yang lagi satu paling penting ialah sebelum nak berjalan, make sure jumpa dentist dulu. Oh, kena je ya? Kena, sebab di luar negara, dentist lah mahal. Oh, bagus tips ni je, bagus tips ni. Dan you pun tahu, sakit yang paling sakit adalah sakit gigi. Betul. Tak boleh buat kerja ni. Tak boleh. Jangan cerita kerja, you nak berjalan, nak melancong pun tak boleh. Betul lah Ji. Takkan you nak duduk dalam bilik Betul. Macam you nak bawa motor kalau gigi sakit. Ya, betul lah Ji. So, tips ni. dentist kena jumpa dulu sebelum bertolak. Cek gigi, cuci gigi, buatlah apa yang patut supaya gigi tak sakit. Macam tu. Betul. Itu pun saya nak bagi nasihat pada teknikal saya lah, Haji Amsyar, supaya cek gigi juga. Sebelum pergi cuti, cek gigi dulu. Ji, nak tanya Ji, kita kembali kepada suasana di Malaysia pada waktu ni Ji. Dalam kita sembang luar negara ni, kita nak kembali juga kepada Malaysia ni Ji. Dalam kita travel bawa anak kecil lah Ji. Biasa sekarang ni orang banyak kecil kan, anak kecil kan, orang ada daripada Seremban nak pergi ke Kelantan, ataupun daripada Kelantan nak pergi ke Johor, atau nak pergi ke Utara Perlis dan sebagainya Ji kan. Apalah agaknya kalau kanak-kanak ni kan Ji kan, kita ni pun dah berumur kan, saya pun ada cucu, Haji pun ada anak besar-besar kan. Okey, dululah masa Haji buat travel dulu, apa sebenarnya benda yang perlu kita ada bila kita bawa anak kecil ni? Apa yang ada perlu kita ada bawa anak kecil? Ya. Dalam program kita bawa kereta, pergi bercuti dan sebagainya kan. Anak kecil umur berapa tu? Kita fikirlah kadang yang dalam 2-3 tahun, 3 tahun yang sedang nakal-nakal dalam kereta kan, 4 tahun kan. Mereka rimas, perlu berhenti lama dalam pengalaman Haji untuk melihat keadaan suasana travel ni kan. Ya sebenarnya bagi saya lah, kalau saya bawa, sebab saya pernah bawa anak-anak saya berjalan sampai ke Thailand. Kami satu keluarga. Waktu tu anak saya kecil lagi. Dan bagi saya enjoy bawa dia orang sebab apa? Dia orang ni petah bercakap. Okey. Bila dia orang petah bercakap, kita pula hilang ngantuk. Betul. Bila dia tengok tempat tu apa jadi banyak-banyak persoalan dia akan bertanya kepada you kan. Okey. So saya rasa tu satu
driving dengan satu family ni berjalan ni, ada satu percutian yang paling baik lah. Maksudnya kita bagi anak-anak kita terbuka dia punya minda sikit lah. Tengok kawasan orang kan. Jadi kalau boleh lah Ji, kita jangan suruh anak kita tidur lah Ji masa kita buat. Jangan. Suruh dia tengok. Suruh jaga. Suruh bagi dia tengok keadaan sekitar dan sebagainya Ji kan. Okay. Dan sambil kita bawa kereta tu, kita bercakap dengan dia orang. Ya, betul. Satu yang bagus kan. Jadi kita bagi info kat dia orang lah. Betul. Ji, dalam sebelum Haji teruskan tu, dalam keadaan sekarang ni, Ji, bila kita sebut soal rentas negeri, Ji, kita menjangkakan bilangan kenderaan akan menaik dan orang kembali dengan cuti kan, Ji kan. Jadi dalam pematuhan SOP lah, Ji kan, apa nasihat Haji lah pada waktu ni lah, sebab kita dah tengok kan. Pada waktu ni bagi saya, of course, yang pertama sekali SOP kita kena ikuti. Dan sekarang ni al-maklum memang kenderaan berpusu-pusu memang banyak di jalan raya. Jadi kita kena lebihkan kena lebih berhati-hati lah. Sebab kadang-kadang kita berhati-hati, orang lain langgar kita pula. Betul, saya setuju Ji. Jadi kita kena lebih berhati-hati. Betul. Dan apabila kita berhenti di R&R, kita kena tengoklah kat mana kita nak berhenti sebelum kita tinggalkan kenderaan lah. Betul. So, Ji, saya nak tanya Haji lah Ji. Dalam kita kembara ke luar negara, istilah stres ada. Okey? Ada. Katalah kita juga memandu di dalam negara, istilah stres tetap ada. Betul? Tetap ada. Dan kadang-kadang kita marah apabila kita berada dalam keadaan tertekan. Kadang-kadang kita memandu, kita berada dalam keadaan tekan. Begitu juga Haji pergi ke luar negara, kadang-kadang berada dalam keadaan tertekan kan? Dengan keadaan sentimen sana, dan rakyat dia sebagainya, dengan keperluan penguatkuasaan dan sebagainya. Jadi Ji, bagaimana Haji nak mengawal stres dalam keadaan pemanduan? Satu. Yang kedua, bagaimana Haji nak menghadapi stres apabila nak pergi bercuti ni? Bercuti nak happy tapi stres. Tapi sebelum tu saya nak ucap terima kasih lah Kak Eva Dizol pun ada kat dalam ni. Tengok semua kawan-kawan kita yang sedang menyaksikan ni. Yalah. Okey. Silakan Ji. Kita kongsikan Ji. Dia stres ni di mana-mana pun ada. Betul tak? So betul, itu satu persoalan yang baik lah. So apabila kalau kita driving dan kita start stres, saya sarankan kalau kita ada tempat yang sesuai untuk berhenti, kita berhenti masa waktu stres tu. So bila kita berhenti tu, kita keluar kereta, keluar daripada kenderaan, kita kena buat stretching sikit. Okey. Stretching sikit. Tegang-tegangkan urat tu balik. Sebab tadi urat masa kita duduk terlampau lama, kadang urat kita pernah kendur. Betul? Bila duduk terlampau lama, kita punya penarahan pun jalan tak cantik. So bila kita keluar, kita buat stretching sikit bagi penarahan tu flow balik. Kadang stres tu sebab darah naik kepala bang. Betul. Itu je. Ji, masa Haji pergi luar negara pernah hadapi kesesakan lalu lintas tak Ji? Pernah. Pernah Ji Pernah. Boleh kongsikan Ji. Saya saja soalan ni sebab saya menyangkakan apabila rakyat Malaysia kembali balik ke rumah mereka akan menghadapi kesesakan lalu lintas, especially pada hari Selasa nanti sebab bercuti dia orang balik ke rumah masing-masing kan. Macam mana? Pernah. I know negara yang paling padat sekali adalah India kan. Ya, saya setuju. So mana-mana kita pergi bandar, kita masuk memang traffic jam dia memang heavy lah. Tapi satu negara yang saya tengok yang saya menarik, minat saya adalah negara Mesir. Oh, okey. Bandar Cairo. Bandar Cairo ni memang padat. Betul. Dengan kenderaan. Kan? Setuju. Tapi kat sana kalau kereta dia gesel-gesel sikit kat belakang. Betul. Dia tak marah. Saya dengar cerita kalau dia gesel Ji, kalau dia gesel kereta tu, dia masih melanggar kereta tu mahal. Sebab apa? Power Ji. Sebab kalau langgar tak ada isu. Tapi kalau kereta tu cantik tapi kalau kereta tu cantik, dia mesti orang akan tanya, wah, you punya kereta memang tak ni. Mungkin begitulah. Dulu saya tanya soalan yang sama waktu pergi Mesir, saya tanya benda tu. Benda yang sama. Kan? Tak, kalau kereta tu bersih, mana bawa keluar kedai. Ya, betul. Sana boleh kata-kata memang cala-bala lah kereta sana. Betul. Baiklah Ji, kita pun dah hampir kepada penghujung ni Ji, penghujung program ni, dan sedar tak sedar kita pun hampir sejam dah bersama sembang dengan Haji, otai kembara kita.
yang banyak pengalaman dalam pengembara bermotosikal di luar negara dan juga dalam negara bersama rakan-rakan forward draftnya di dalam negara dan juga di luar negara, Haji, kan. Jadi saya nak tanya sikit Haji, untuk penghujung ni mungkin Haji boleh bagi sikit clue ataupun tips ataupun nak kata nasihat kepada rakyat Malaysia lah yang nak bercuti, satu ke luar negara dalam konteks kembara, dan juga yang keduanya untuk memanfaatkan percutian dalam waktu ini merentas negeri ini, kan, nak bagi benda-benda yang baiklah untuk mereka. Silakan Ji di akhir. Okey, pertamanya untuk mengembara ke luar negara, seperti saya maklum awal tadi, bila kita dah buat kita punya planning dan pelbagai persiapan, jangan lupa kita kena berjumpa dengan Wisma Putra. Itu kebanyakan orang terlupa benda ni. Jadi itu paling penting lah bagi saya lah. Jadi sebelum kita keluar negara, tolong maklumkan kepada Wisma Putra lah. Okey? Jangan terlepas pandang lah. Walaupun kita nak pergi bercuti ke Bangkok pun, memang betul, memang tak perlu pun kita beritahu sebenarnya. Tetapi adalah baik kita bagi maklumat kita dulu, supaya kalau apa-apa berlaku, mereka dah ada kita punya dokumen dah. Okey? Itu penting lah. Untuk dalam negeri ni, buat ketika ini kalau kita nak mengembara, tengok mana hala tuju kita nak berlokasi di hutan lintang ke, nak berlokasi di pantai ke. Yang saya paling yang saya nak sarankan ialah jagalah kebersihan. Selain menjaga SOP, jagalah kebersihan tempat yang kita nak lawati tu. Sebab kita kena fikir tempat tu bukan kita seorang je nak guna. Generasi akan datang pun akan buat benda yang sama. Jadi kalau kita amalkan kebersihan, insyaAllah yang lain-lain semua akan dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Baik. Terima kasih banyak Haji. Mungkin ada satu je soalan terakhir. Dan sepanjang perjalanan Haji pergi ke kembara luar negara, tentu Haji dapat melihat keindahan Islamik. Contohnya masjid di kawasan-kawasan Islam, negara Haji pergi melihat keindahan bumi yang ciptaan Allah ni, kan. Mungkin ada satu yang mungkin tersentap di hati Haji apabila melihat, aku pergi solat di sini, aku melihat sesuatu keunikan, keinsafan yang berlaku. Mungkin itu di akhir ucapan. Silakan Haji. Mengenai masjid, iaitu masjid yang saya rasa agak terkesan apabila saya lewati masjid di Uzbekistan tu. Masjid berdekatan Masjid Imam Al-Bukhari, tak salah saya. Ada makam dekat situ. Waktu ketika saya sampai, saya pergi Uzbek ni 2-3 kali. So pertama kali saya sampai di masjid tersebut, saya rasa awal tahun 2000 lah, 2000 berapa saya tak ingat, tapi awal lah. Masa tu memang tak ada orang muda solat kat situ. Yang ada adalah 4-5 orang kerat, orang tua-tua. Tapi masjid cantik sebab ni berdekatan dengan Imam Al-Bukhari punya makam. Jadi bila lepas kita orang solat tu, yang orang tua-tua belakang ni menangis sebab dia tak pernah tengok orang muda solat. Okey. Tapi bila 10 tahun selepas tu saya datang masjid yang sama juga, dah penuh dengan jemaah muda-muda. Alhamdulillah. Jadi agak ketara lah dia punya dia punya perubahan tu, dan saya amat terharu lah bila saya pergi tempat yang sama dan kawasan yang sama, tapi keadaan dah berbeza. Alhamdulillah. So alhamdulillah lah nampak Uzbekistan ni tengah kebangkitan Islam lah. Baik. Dan dulu tak boleh solat Jumaat, sekarang dah boleh solat Jumaat, macam tu. Iyalah. Baiklah Ji, di akhir ucapan itu ada keinsafan, ada kegembiraan, ada keseronokan dalam kembara ini, dan kita belajar banyak perkara, bukan satu perkara, banyak perkara apabila cakap soal kembara. Wahima di dalam negara ataupun di luar negara, kita dapat melihat keunikan tertentu yang mungkin terus disimpan dalam hati kita lagi, ya. Jadi sekali lagi Ji, saya nak ucap berbanyak terima kasih bagi pihak tim dan juga kru Utusan TV yang hari ini bersama-sama melihat kehebatan seorang otai kembara yang memang mempunyai banyak ilmu. Kepada tuan-tuan yang nak pergi kembara, belajarlah daripada Tuan Haji Azman Barudin. Memang beliau banyak ilmu bagaimana nak buat dokumentasi dan sebagainya. Kalau belajar daripada saya, nak pergi ke negeri lain tu, boleh tentu lepas lagi, kan. Banyak dokumen yang perlu diselesaikan. Jadi dengan itu Ji, sekali lagi Ji, kami sangat berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran Tuan Haji pada malam ni. Dan mungkin ada last Haji nak cakap apa-apa kepada orang rakan-rakan yang sedang menyaksikan pada waktu ni.
Last word, stay safe lah, itu paling penting lah. Thank you Haji. Terima kasih banyak. Stay safe. Untuk kita bercuti, selamat merentas negeri, bercuti, bertemu dengan sanak saudara, hati-hati bawa kereta, ya Ji ya. Ya. Doakan mereka pergi dan selamat balik ke rumah masing-masing. Ya, Dan betul. untuk itu kita ucapkan terima kasih sekali lagi dan jangan lupa kepada anda yang sedang menyaksikan, klik www.utusantv.com untuk mengetahui apa perkembangan isu semasa yang berlaku di tanah air. Baiklah, kita jumpa lagi dalam program Bicara Santai bersama dengan tetamu-tetamu yang akan dijemput ke dalam studio ini. Baiklah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih Tuan Haji Azman Baharudin. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sama-sama. Bye.